Terima kasih saudara Dr. Zul. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Guru Presiden PAS, saudara Syafuddin Nasution, rakan-rakan pucuk pimpinan dan rakan-rakan sekalian, rakan dari media. Saya mengucapkan terima kasih atas jemputan daripada PAS untuk saya berkongsi pandangan saya. Ini satu penghormatan yang agak besar bagi saya, dan tanpa melengahkan masa, next please. Apa yang saya ingin bincangkan adalah tentang kegelisahan yang saya rasa pasti berada dalam hati ramai rakan di sini kerana dengan berbagai tomahan atas PAS bahawa PAS ini adalah boneka kepada DAP, diperkudakan oleh DAP dan orang Cina, pak turut kepada PKR dan politik majmuknya, dan lupakan Islam dan orang Melayu. Dan saya rasa ini ada sebenarnya dua isu. Isu pertama adalah apakah PAS boleh bertahan dalam pertandingan tiga parti Melayu Islam, persoalan survivor. Yang kedua adalah apakah PAS masih lagi parti Melayu Muslim apabila sokongan bukan Muslimnya lebih tinggi daripada sokongan Muslimnya. Itu reason deternya. Next please. Persoalan survivor ini agak clear-cut. Kalau kita lihat daripada sejarah sepanjang masa, kebanyakan masa sebelum 1990, parti politik parti Melayu Islam ini sebenarnya dua parti, UMNO, PAS. Kecuali 1974, masa itu PAS bersama dengan UMNO jadi BN dan PSRM, Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Dan apa yang saya nak tegaskan adalah sentiasa dalam politik Melayu itu sentiasa ada dua kumpulan. Tak kira macam mana, kalau PAS masuk kerajaan, maka pasti juga ada pengundi Melayu yang akan mencari sebuah lagi parti pembangkang. Yang contoh yang paling baik adalah PSRM. 1969 parti itu dapat 1.13% saja undi, dan dia menjadi 3.97% di 1969. 1969 sampai ke 1974, dia hampir lebih daripada dua kali ganda. Kalau PAS tidak keluar daripada 1978, maka PSRM akan menjadi parti kedua Melayu Islam. Dan selepas itu, apa yang berlaku adalah 1190 kita mendapat tiga parti. Soalannya, parti ketiga itu selalu apakah dia boleh bertahan? Semangat 46 hancur selepas dua pilihan raya, dan itu persoalan yang setengah-setengah orang katakan okey, PKR mungkin akan menghadapi keadaan itu, tetapi selepas 208 yang kita lihat adalah PAS menjadi parti yang ketiga besar. Next please. Jadi itu menjadi satu masalah kepada setengah-setengah, maka bahawa apakah PAS boleh terus maju, dan ada yang itu saya rasa yang mungkin menjelaskan kegelisahan yang dapat di setengah-setengah rakan kita. Dan sasaran maksimal bagi PAS sudah pasti menjadi parti pertama, dan minimal adalah menjadi parti kedua. Maksudnya kalau yang tak dapat, parti kedua tak dapat hidup, itu bukan PAS. PAS akan terus hidup. Next please. Persoalan yang survivor ini ada dua pendekatan bagi PAS. Satu adalah PAS mendekatkan dirinya sebagai parti khas yang berjuang untuk Melayu Islam. Now, kalau ambil pendekatan itu, agenda adalah sangat jelas bahawa Melayu Islam itu mesti bersatu, dan lebih baik di bawah satu parti daripada dua. Persoalannya, kalau itu menjadi konsensus, apakah majoriti Melayu Islam akan memilih PAS? Kedua, pendekatan kedua adalah PAS menegakkan dirinya sebagai parti kebangsaan, parti yang nasional. Nasional cuma dia berorientasikan berteraskan Islam. Maka ia bersaing dengan UMNO untuk pengundi berjiwa Islam, bersaing dengan UMNO, MCA, MIC Gerakan untuk pengundi bukan Muslim. Next. Ini adalah PAS yang lama, PAS 1999. Kita lihat yang warna biru itu adalah peratusan Melayu.
di kawasan pilihan raya parlimen. Jadi saya telah susunnya mengikut yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang paling tinggi itu saya rasa di Kelantan hampir 99%, dan yang PAS mengambil bahagian paling rendah lebih kurang 53-54%. Dan kita lihat undi PAS itu sebenarnya dia ada satu hubungan dengan peratusan Melayu. Jelas kan? Apabila Melayu lebih tinggi, undi PAS lebih tinggi. Itu PAS yang kita tahu sebelum 208. Kerana PAS sangat jelas adalah satu parti oposisi Melayu Islam. Next please. Saudara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini PAS 208. Masih disusun, kawasan pilihan raya itu masih disusun mengikut undi peratusan Melayu Islam. Tetapi yang kita nampak undi PAS itu sekarang tak ada pattern lagi. Kalau kita lihat yang paling ke kanan sekali, itu kawasan yang paling tinggi undinya, 68%. Itu dari, seperti yang Tuan Presiden kata, dari Kota Raja, Dr. Siti Mariam. Dan kawasan itu berapa peratusnya pengundi Melayu Islam? 48%. Maksudnya, ahli parlimen PAS yang paling berjaya adalah datang daripada satu kawasan yang majoriti bukan Islam. Itu adalah PAS hari ini. Dan itulah kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa gelisah, memang patut, kerana itu bukan PAS yang tuan-tuan dan puan-puan kenal 10 tahun dahulu. Next please. Macam mana? Kita tak tahu, kerana mungkin kalau katakan boleh balik kembali kepada slide yang lain, yang sebelum tu. Okey. Kita tak tahu macam mana PAS 2011 atau 2012. Kalau kita susun lagi, mungkin kali ini dapat hubungan, korelasi, tapi mungkin korelasi yang negatif. Maksudnya, bukan Muslim semakin tinggi, mungkin undi PAS semakin tinggi. Apakah tuan-tuan dan puan-puan sedia menerima hakikat ini? Next please. Ini adalah keadaan sekarang. Kalau kita lihat asalnya 3 parti daripada PR, Pakatan Rakyat, berapa undi mereka dapat, berapa kerusi mereka dapat lepas pilihan raya kecil, lepas defection, lompatan tu, berapa yang tinggal. PKR dapat 24, PAS 23, DAP 29, jumlah 76. Nah, tapi apa yang menarik adalah, kalau kita ambil Islam akan, kerana tak akan anda harapkan UMNO lakukan tu kan? Okey, apa yang saya nak tegaskan adalah di sini, Pakatan Rakyat itu sebenarnya sangat fragile, sangat lemah. Kalau Pakatan Rakyat menghampirkan pengundi di tengah-tengah, cuma perlu saja anjakan sebanyak 5%, Pakatan Rakyat akan kehilangan 1/3. Bukan itu saja. Kalau kita tambahkan 8 dengan 11, 19. Kalau kita kira dua parti yang Melayu Muslim majority itu akan lebih kurang daripada DAP. Jadi ini satu hakikat yang agak lebih susah lagi diterima, kerana orang kampung daripada rakan anda daripada UMNO akan sentiasa mengejek. Tengok Pakatan Rakyat ini memang boneka orang Cina, kerana orang Cina yang mengekaukan kehidupan nyawa Pakatan Rakyat ini. Faktnya adalah, kalau Pakatan Rakyat sentiasa berteringkar atas agama, isu agama dan hal dan sebagainya, itu akan menjadi hakikat. Mengapa? Kerana sokongan orang pengundi Cina kepada Pakatan Rakyat begitu tinggi, sekalipun dia turun, DAP masih sangat kuat. Tetapi bagi PAS dan PKR, itu boleh menjadi satu bencana besar. Next. Jadi, itu yang soalan yang lebih susah lagi. Kalau PAS bergantung atau Pakatan Rakyat bergantung kepada undi Cina untuk menjadi kuat, kerana kalau kita nampak tadi kan,
Kalau undi Cina tak lari, yang tengah, undi tengah itu tidak lari, maka PAS dan PKR lebih kuat daripada DAP. Secara keseluruhannya Pakatan Rakyat adalah majoriti Melayu Islam. Tapi kalau pengundi tengah-tengah ini dijauhkan, keputusan kesudahan itu adalah berlainan sekali. Jadi macam mana kalau dalam keadaan ini apa kita katakan, mengapa PAS wujud, PAS mewujud, memperjuangkan Islam dalam apa keadaan pun, tapi lebih apabila PAS lebih disokong oleh bukan Muslim daripada Muslim, parti Islam yang macam mana ni? Kan lawan di kampung akan, yang orang UMNO di kampung itu sudah memang nak tanya soalan ni. Macam mana kita nak jawab? Next. Okey. Saya bukan pengkaji Islam. Pengetahuan saya dalam Islam itu cetek sekali. Yang satu-satu qualification kelayakan saya adalah sejarah Islam STPM, saya dapat A2. Itu saja. Yang lain tak langsung. Okey. Nabi Muhammad sendiri juga pernah disokong oleh Raja Habsyah dari Ethiopia yang Kristian dan ditolak oleh saudaranya dari Bani Quraisy di Mekah. Nah, apakah kita akan mempersoalkan kearapan Nabi? Apakah kearapan Nabi itu digaibkan kerana dia ditinggalkan oleh baninya sendiri dan dia terpaksa bergantung kepada sokongan orang Nasrani? Pokoknya, jika sesuatu itu baik, apakah kebaikannya hilang jika ia lebih dihargai oleh orang asing daripada kau asalnya? Next please. Ini tempe. Kalau dulu tempe pun tak semestinya semua orang Melayu makan, kan? Cuma orang Jawa yang makan tempe banyak. Tapi sekarang wong Cina pun makan tempe juga. Saya boleh dapat daripada gerai Cina yang jual tempe sekarang. Jadi apakah ia telah menjadi kurang Jawa? Apakah orang Jawa telah diperkudakan sekarang? Apakah kita perlukan perkasa Jawa untuk mempertahankan maruah Jawa? Maafkan saya. Pada pendapat saya, PAS itu cuma versi UMNO yang berbahasakan agama dan bukan keturunan, tapi ia tidak beza pada jati dirinya. Sungguh pun maklumat perjuangannya berlainan. Satu itu akan katakan ketuanan Melayu, yang lain satu akan ketuanan Muslim, tetapi kedua-duanya parti berjuang kaum dan bukan untuk seluruh masyarakat. Dan kalau kita kupas, maka di bawah kulit Islam itu sebenarnya Melayu. Itu PAS Datuk Asri Muda. PAS yang demikian adalah lebih-lebihnya Islamis Melayu. Tetapi rakan saya yang terpelajar di parti PAS sentiasa ingatkan saya bahawa Islam atau Islamis itu tidak boleh tambahkan adjektif. Islam, Islam. Islamis, Islamis. Jadi kalau Islamis Melayu, itu bukan Islamis. Betul? Betul? Okey, terima kasih. Saya tak pasti, tapi memang tuan-tuan dan puan yang lebih arif tentang agama daripada saya ahli sains politik saja. Next. Apa yang saya rasakan masa depan PAS itu bergantung sama ada nak jadi Islamis Melayu yang memperjuangkan Islam tetapi dengan mentaliti UMNO, dengan berkatakan tentang keturunan Melayu dan sebagainya, ataupun kembali kepada asal apa yang Islam boleh sumbangkan sebagai sebuah agama yang sejagat. Apa yang maksud kita dengan agama sejagat? Apa pendapat saya, pandangan pemahaman saya? Agama sejagat itu memberkati bukan saja penganut, tetapi bukan penganut juga. Kalau yang berkati penganut saja, itu mungkin satu agama yang mulia, yang cukup baik, tapi dia bukan sejagat. Agama yang sejagat mesti menjaga mereka yang tidak percaya, kerana pasti ada yang tidak dapat menghayati perkara-perkara akidah. Kalau tidak, kita tidak mungkin ada pelbagai agama di dunia ini.
Jadi di samping akidah, isu akidah yang khas untuk umat penganut, agama sejagat mendukung pelbagai nilai-nilai sejagat yang tidak berkaitan dengan akidah untuk semua insan, untuk umat manusia. Jadi di bawah UMNO, Islam Malaysia itu sebenarnya dikhususkan menjadi milik untuk bukan saja Muslim, kadang-kadang orang Melayu saja. Jadi masuk Islam menjadi masuk Melayu. Tetapi ada satu pengecualian. Tak kira macam mana saya rasa kita harus adil kepada UMNO, Islamisasi di bawah UMNO di Malaysia ini ada satu pengecualian di mana dia memang sejagat, pembangkang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan pergi tanya, peratusan mana yang kaum mana yang paling tinggi menabung di bank Islam? Yang saya diberitahu adalah orang Cina, dan kebanyakannya bukan Muslim. Mengapa? Kerana kalau sesuatu itu bagus dan semua orang boleh lihat kebagusannya, ia tidak perlu dipaksa. Kalau kita siapa yang pernah mengambil bahagian dalam pemasaran, kita tahu kalau ada produk yang bagus, it sell by itself. Dia joy dengan dirinya. Tak perlu kita banyak memujuk. Next please. Demokrasi sering disamakan dengan Barat, tetapi kini dibuktikan salah di Tunisia dan Mesir. Kita tahu sekarang itu propaganda, kerana demokrasi mungkin akan menguatkan kuasa yang menentang Israel. Dan PAS telah pun menyertai dan mendukung proses demokrasi sejak 1955. Memang tak adil kalau ada siapa yang katakan PAS cuba mendirikan negara Islam dengan apa cara yang selain mengikut perlembagaan dan pilihan raya. Tetapi saya rasa soalan yang lebih penting bukan membela PAS pada asas itu, tapi bertanya soalan yang lebih penting, sanggupkah PAS melangkah ke depan lagi menjadi sebuah parti demokrat Islam seperti parti demokrat Kristian di Barat? Tadi saya kata setelah dididik bahawa Islam tak boleh tanpa adjektif, demokrasi boleh. Dan apa kita maksudkan dengan demokrat atau demokrasi Islam? Maksudnya kita mengkayakan kehidupan demokratik ini dengan legasi dari tamadun Islam. Next please. Apa yang ini adalah di Tahrir di Kahira, yang kita nampak, saya rasa ramai tuan-tuan dan puan-puan sudah pun tahu apa gambar ini. Yang di luar itu adalah, yang dalam itu adalah umat Islam yang sedang bersembahyang. Yang luar itu mereka tidak sembahyang kerana mereka adalah Kristian. Mereka membentuk satu benteng untuk melindungi orang Islam yang bersembahyang. Itu kejayaan, salah satu sebab kejayaan revolusi di Mesir. Mesir ada 80 juta penduduk, 8 juta orang Koptik Kristian. Kalau kaum itu jadi satu masalah, satu isu, kalau agama itu jadi satu isu, revolusi Mesir tidak akan begitu lancar. Next please. Jadi apa yang saya maksudkan PAS sebagai demokrat Islam? Bukankah PAS telah pun menuju ke depan letakkan dirinya sebagai PAS untuk semua dan sebagainya? Ya, saya rasa ke arah yang sama. Tapi yang lebih jelas adalah kalau kita iktiraf bahawa demokrasi itu adalah satu pertandingan idea, pertandingan ideologi untuk menentukan bagaimana negara ditakwil, maka sudah pasti ada perbezaan pendapat, perbezaan nilai. Dan apa yang PAS, yang satu peranan yang saya rasakan PAS boleh tawarkan untuk negara Malaysia, ialah menjadi spokesperson, pesuara untuk nilai-nilai yang konservatif. Saya seorang liberal, tetapi
Bila saya kata konservatif, saya tidak membawa apa-apa makna negatif. Kerana saya rasa masyarakat kita perlukan pelbagai nilai. Dan ada nilai pentingnya kita perlukan suara konservatif. Itu sesuatu yang cukup penting. Jadi apa maksudnya PAS sebagai Demokrat Islam? Ialah PAS akan memperjuangkan nilai tentang kerohanian, tentang institusi keluarga, perkahwinan dan sebagainya. Tiada perjudian, tiada arak, tiada maksiat. Itu memang PAS yang kita kenal. Jadi apa bezanya? Bezanya tetapi dalam bahasa yang sejagat. Bila PAS memperjuangkan isu ini, ia boleh merujuk kepada Quran, Sunnah apabila mendakwa kepada umat Islam. Tetapi untuk mendapatkan sokongan seluruh rakyat, maka ajaran daripada Quran dan Sunnah itu mesti diterjemahkan kepada bahasa yang sejagat, yang semua boleh terima. Kerana kita tahu kalau judi itu memudaratkan, kalau kita tahu arak, sekalipun budaya lain yang membenarkan arak, kalau mengambilan arak yang terlaluan itu memudaratkan, kalau maksiat itu memudaratkan, sudah pasti kita boleh mencari alasan yang sejagat, yang maksudnya sekalipun orang yang kita nak pujuk itu tidak berkongsi akidah kita, mereka boleh faham, dapat melihat kemunasabahannya. Itu yang saya rasakan satu peranan penting bagi PAS. Kerana kalau PAS boleh mengartikulasikan nilai-nilai konservatif ini dengan berkesan dan meyakinkan sekali, ia akan menjadi juru cakap bukan saja Islamis tetapi Kristian yang konservatif, penganut Buddha yang konservatif, Hindu yang konservatif, Sikh yang konservatif. Sudah pasti masyarakat kita ada yang lebih liberal, tak kira dia Islam, Kristian, Buddha, Sikh, Hindu dan sebagainya, tak apa. Yang pentingnya kita akan ada perdebatan. Dan perdebatan itu berasaskan nilai. Bukan semata-mata perbezaan agama. Dan ini memastikan negara ini akan maju. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dengan keyakinan tuan-tuan dan puan-puan, dengan nilai anda, sudah pasti anda ada peluang memujuk seluruh rakyat mengikut apa yang dirasakan paling baik untuk negara dan untuk umat. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan pujukan. Next please. Jadi manfaat untuk PAS meletakkan dirinya sebagai sebuah Demokrat Islam yang daripada dakwah sudah tentu menyebarkan nilai-nilai Islam. Saya tidak perlu tambah. Daripada saksiat atau politik, saya rasa yang pertama, PAS boleh dapat lebih wakil rakyat. Silakan, saya tak ada masalah langsung. Ini kalau sebab saya ingat masa bila isu Allah itu dipertikaikan, dan setiap kali saya pergi demonstrasi, orang PAS kata takbir, saya terus kata Allahu Akbar. Kerana saya tak percaya, pemahaman Islam yang diperjuangkan oleh orang di Putrajaya sekarang. Yang kedua adalah, kalau PAS mengambil pendekatan yang inklusif ini, Pakatan Rakyat akan menjadi sangat kukuh. Jadi negeri Kelantan akan kukuh, Kedah akan kukuh, Selangor akan kukuh, Perak akan dibebaskan. Dan perkara yang tiga yang sangat penting ini hari ini sangat kuat pada generasi yang berusia yang pertengahan, tetapi masih belum kuat lagi untuk generasi muda. Ramai generasi muda, Muslim bukan Muslim, tak dapat cari
bahasa yang sama dengan PAS hari ini. Mereka akan tertarik dengan personality seperti Tok Guru, Dr. Zul, Saudara Khalid Samad dan ramai lagi. Tetapi bila mereka berjumpa dengan ahli PAS, pemimpin PAS yang generasi mereka perlu mencari bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Kalau PAS menjadi Demokrat Islam, setelah itu masalah akan lebih kurang. Kerana apa yang menjadi halangan bagi PAS, antara PAS dengan generasi muda? Bukan matlamat, bukan sasaran, bukan destinasi, tetapi pendekatan. Orang muda suka dipujuk, tidak suka dipaksa. Dan saya rasa saya masih bujang, tak ada pengalaman jadi ibu bapa, tapi saya pasti semua yang jadi ibu bapa itu akan setuju dengan saya, kan? Jadi yang paling penting adalah tadi kita mula dengan yang masa depan PAS ini, ke mana dia pergi, sama dia boleh survive, dan kalau dia survive, apakah dia hilang jati dirinya? Saya rasa kedua soalan itu mendapat satu jawapan yang simple. Kalau PAS yakin dengan Islamnya, PAS akan jadi kuat. PAS boleh menyebarkan nilai-nilai Islam lebih berkesan tanpa menggadaikan prinsip ataupun kekuatan politiknya. Dan insyaAllah PAS akan menggantikan UMNO di Putrajaya.